سبق نصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung kembali kuliah kitab. Kita menggunakan kitab Ad-Darratun Nafi'ah, Ad-Darratun Nafi'ah fi Asyratis Sa'ah, ini kitab alamat kiamah, karangan Syekh Osman Jalaluddin Al-Kalantani rahimahullah ta'ala. Jadi malam ni kita sambung muka surat 39. Hadza kitabuna yantiqu bil haqq. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lagi dalam surah, kalau tengok sini, Jathiyah, surah Jathiyah, surah yang ke-45. Semua ayat ada 29 ayat. Surah ni dipanggil Makkiyah, surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza kitabuna yantiqu bil haqq. Artinya, ini kitab kami, yakni yang mengandungi amalan kami, iaitu bertutur ia kitab, yakni menyaksi ia kitab di atas kami dengan yang sebenar, yakni tidak lebih tidak kurang, bahkan dengan sekadar sekalian amalan kami di dalam dunia ini juga. Kata Allah, salah satu lagi saksi yang akan menguntungkan kita ataupun memudaratkan kita. Sebab saksi ini dia tak boleh lari daripada dua keadaan. Satu, saksi yang memberi manfaat. Yang keduanya, saksi yang tidak memberi manfaat. Salah satu daripada saksi yang akan jadi saksi bagi kita ialah kitab, suratan amalan. Itu dia sebut hadza kitabuna. Inilah kitab kita, inilah suratan kita, yantiqu, yang bertutur ia kitab tadi, bil haq, dengan sebenar. Makna sebenar ni tak ada lebih, tak ada kurang. Hang buat banyak mana, banyak tu, dia cerita. Hang kurang tara tu lah. Tadi tuan-tuan sebut subhanallah, subhanallah. Tuan Imam 33, kita 32, dia tulis 32. Kalau hang sebut 34, dia tulis 34. Tak kurang, tak lebih. Cuma wirid lepas sembahyang ni dia kena tepat tau. Kalau tuan tengok kaedah hadis tu, dia kena tepat 33. Apa dia kelebihan dia dapat. Sebab tu Nabi sebut 33. Dia kata okey, sebanyak ni, banyak ni terulang banyak ni. Bila sebut 33, dia nak jadi khusus hadis tu. Bila khusus nak sebut 33. Kalau alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Kalau sebut 33, 33. Nak cerita kata setiap benda yang kita buat daripada amalan, tak ada lebih, tak ada kurang. Setakat mana hang buat, setakat tu. Hang ngaji 20 minit, 20 minit dia tulis, tak ada lebih. Ni akan dipertontonkan di hadapan Allah. Kitab pula. Itu dipanggil saksi, dia panggil. Itu menyaksi ia di atas kami dengan yang sebenar. Tafsir yang sebenar ni yakni tidak lebih, tidak kurang. Itu sebenar mana tepat lah. Kitab ni akan jadi saksi yang tepat. Kurang, bahkan dengan sekadar sekalian amalan kami di dalam dunia ini juga. Setakat mana hang buat, setakat tu hang dapat. Kitab ni dia akan bertutur. Yang duk catik di kitab tu kiraman katibin, yang tukang catik tu.
dipanggil malaikat kiraman katibin. Buka dalam sebuah kitab, nama dia Daqaiqul Akhbari. Nama kitab ni Daqaiqul Akhbar. Terjemah ke bahasa Melayu oleh Al-Alim Al-Fadil wal-Ustaz Kamil Syekh Ahmad bin Muhammad Yunus. Dia terjemah kitab ni daripada kitab Arab lah. Nama dia Daqaiqul Akhbari. Muka surat 20. Dia kata Al-Babus Thaminu Asyara fi zikril kiramal katibina. Bermula bab yang ke-12 pada menyatakan kiraman katibin. Diriwayatkan bahawasanya tiap-tiap manusia itu sertanya dua malaikat. Dua malaikat, salah seorang daripada kanannya menyurat akan amal kebajikan daripada tiada saksi yang lain, dan yang kedua daripada kirinya menyurat amal yang jahat dan tiada menyurat akan dia melainkan dengan saksi taulannya. Bila dah tulis, tu dia bagi kita kitab tu cerita. Bermakna dapat suratan ni melalui tulisan yang ditulis oleh malaikat kiraman katibin. Jadi malaikat kiraman katibin ni dia akan sentiasa bersama. Cuma dia pun macam kita lah. Bila nak catat sesuatu, siapa saksi hang? Hang catat kata dia ni buat kebajikan, mana saksi hang? Malaikat. Malaikat pun ada saksi juga. Nak catat tu, kita pergi buat kebajikan hari ni, malaikat sebelah kanan nak catat kebajikan tu, dia memerlukan saksi. Untuk kata dia nak catat kebajikan tu, siapa saksi hang? Malaikat. Malaikat sebelah kiri, dia saksi. Dia kata aku nampak, catat. Sah, dia catat. Begitu juga kejahatan, malaikat sebelah kiri nak catat, dia takkan catat selagi yang sebelah kanan tak naik saksi. Tuan-tuan fikir macam ni, malaikat pun perlukan saksi. Nak catat kebajikan yang kita buat, kejahatan yang kita buat, dia nak saksi. Dia tak mau kata sila catat apa, sila tulis apa, dia tak mau itu. Tu cerita bilhaq, dengan sebenar. Dia tak ada kecoh dia. Mesti hangkan, oh betul aku buat, kami nampak, kami catat. Tu dia panggil kitab. Nampak kiraman katibin ni tulis. Tu dia kata. Maka jika duduk ia adalah yang satunya di kanan, yang satu lagi di kiri. Kalau kita ni duduk macam ni, sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau kita duduk, dia kata. Dan jika berjalan ia, anak Adam, dia bukan duduk, dia berjalan. Bila berjalan anak Adam, satu di belakangnya dan satu di hadapannya. Bahawa dia berubah kedudukan. Bila kita ni berjalan, dia akan duduk depan seorang, belakang seorang. Kalau kita duduk macam ni, dia akan duduk kanan kiri. Kiraman katibin. Maka jika ia tidur, kalau kita tidur pula macam mana? Sebab kita ni kelakuan tak ada lagi lah, duduk, berjalan, tidur. Bila kita tidur, dia duduk tak mana pula? Dan jika tidur ia manusia ataupun anak Adam, yang satunya di atas kepalanya, yang satunya di bawah kakinya. Nampak? Duduk di hujung kaki dengan atas kepala. Kalau time kita tidur, dia akan duduk di situ. Kalau orang tanya, kita tidur time mengaji, dia nak duduk tak mana? Time mengaji tidur. Lagu mana nak jawab? Macam ni juga, macam tuan-tuan tidur ni, duduk tidur. Dia nak duduk tak mana? Duduk. Duduk pun ada, tidur pun ada. Tak, malaikat kata dia ni nak duduk tak mana? Jadi dia tengok perjalanan akhir dia. Dia tidur, duduk. Dia bukan nak tidur kan, asal duduk kiri kanan lah. Asal duduk, sebut duduk, dia duduk ke mana? Kiri kanan kan? Kalau berjalan, depan belakang. Kalau tidur, baru dia duduk depan, di hujung kepala, hujung kiri. Cuma kedudukan tidur kita biasa tidur macam tu lah. Kalau tidur duduk, dia macam duduk kiri kanan lah. Sebab tidur selalu kita baring. Bila baring, dia duduk di hujung kaki, dia duduk di hujung kepala, sebab kita baring. Tapi kalau tidur duduk tu, macam kita duduk mengaji ni, dia kira duduk kiri kanan. Tu. Kemudian ada dalam riwayat lain lagi, dia kata, dan pada riwayat yang lain, 5 malaikat. Ada 5 malaikat dengan malam dan 2 malaikat pada siang.
Dan satu malaikat tiada berceraikan pada satu waktu daripada apa waktu. Bermakna kiraman katibin ni kemudian akan ada 5 lagi malaikat akan berserta dengan kita. Dia kata 5 malaikat dengan malam. Dia kata, riwayat yang lain 5 malaikat pada waktu malam dan 2 malaikat pada siang. Jadi 5 campur 2 7. Dan satu malaikat yang tiada menceraikan anak Adam, tak kira waktu apa, dia ada semua 8 campur 2 kiraman katibin 10 yang duduk bersama kita. Sebab tu bila kita tidur, semut tak masuk. Binatang-binatang bisa ni kita bukan sedap, malaikat duduk jaga. Sebab tu kita kena tidur dalam keadaan berwudu, ambil sunnah Nabi gitu. Pasal malaikat ni duduk jaga kita. Cuma bila kita buka aurat, kata setengah ulama, malaikat ni dia tak tengok, dia malu. Habis tu. Nampak ni dalam kitab Daqaiqul Akhbari. Nak cerita apa? Nak cerita suratan tu mari daripada mana? Daripada penyaksian ataupun penulisan 2 malaikat kiraman katibin. Habis tu. Okey, jadi kitab ni dia akan bertutur dengan benda yang sebenar, tak lebih tak kurang lah. Okey. Kemudian kita tengok pula satu kitab lagi, nama dia Bahrul Mazi, jilid yang ke-17. Bahrul Mazi karangan Syekh Idris Al-Marbawi, jilid yang ke-17, muka surat 25 sebelah tu. Dia kata babu ma jaa fil ardi, bukan ardi, ain. Kalau hamzah ardi bumi, ardi ini makna dia lintang, pertunjukan amal. Kita akan berada di hadapan Allah, dipertunjukkan amal. Nak tunjuk apa? Buku tu lah, kita guna. Buku tu ditunjuk kepada kita. Kata Syekh Idris Al-Marbawi, ketahuilah kiranya, ya saudaraku, adalah sekalian manusia itu dibawa semuanya ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata, kerana mau tunjukkan semua amal yang diperbuat di dalam dunia. Apa benda yang hang buat akan ditunjukkan. Tunjuk benda apa tu? Buku tu lah, kitabuna. Kita kata tadi, kitab tu lah, suratan amalan tu akan ditunjuk. Maka pertunjukan itu ada 3 macam, ada 3 kategori, kata Syekh Idris Al-Marbawi. Cara tunjuk tu, kata kita guna yang tiqu bil haqq tu, macam mana cara dia? Ada 3 kelakuan, ada 3 cara, dia kata. Iaitu pertamanya pertunjukan kerana berhisap. Beri suratan buku kitab tadi untuk dihisap, dibanci. Satu. Yang keduanya, dipertunjukkan kerana memperhalusinya kitab tu. Dia beri suratan kitab tu kepada kita supaya kita ni kira ni kebajikan, ni kejahatan. Kebajikan apa? Kejahatan dibayar. Okey, selesai. Tunjuk itu je. Dia beri satu lagi tu, dia untuk kita bertunjuk ni, nak perhalusi. Ni di mana? Masa hang buat ni di mana? Pukul berapa? Jam berapa? Waktu bila? Ada saksi tak? Yang tu dia halusi. Yang kedua, dia kata. Dan yang ketiganya, pertunjukkan uzur. Beri suratan ataupun kitab tadi, nak cerita uzur, nak cerita kata uzur, pertunjukkan untuk uzur, minta uzur lah. Saya tak buat pasal apa? Ni buku saya cerita ni saya tak buat sebab apa? Pertunjukkan uzur. Ada 3 kategori. Atau sebut hadza kitabuna yantiqu bil haqq. 3 cara. Kemudian kata Syekh Idris Al-Marbawi, berdasarkan hadis riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata yu'radu, Nabi kata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'radun nasu yawmal qiyamati salasa aradatin, fa amma ardatani fajidalun wa ma'azirun, wa amma al-ardatu thalithatu fa inda dhalika
tatirus suhufu fil aidi fa akhidun bi yaminihi wa akhidun bi shimalihi. Ini hadis Nabi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, ditunjukkan manusia itu kepada Tuhan pada hari kiamat itu 3 pertunjukan. Maka ada pun 2 pertunjukan, maka iaitu perbantahan dan keuzuran. Yakni apabila seseorang itu telah dibawa ke hadapan Tuhan, maka Tuhan pun bertanyanya orang itu, mengapa kamu tidak percayakan Muhammad dan tidak percayakan Quran, dan tidak kamu perbuat barang yang aku suruh? Bila sudah orang itu mendengar apa yang firman Tuhan itu, maka ia pun menjawab dengan bersungguh hatinya, melepaskan bagi dirinya, seperti dikata, tidak sekali-kali, ya Tuhanku, hamba tidak percayakan Muhammad dan Quran dan lainnya, bahkan hamba percaya. Dan hamba perbuat apa suruhmu, maka berlawan dengan sungguh hati orang itu dan diengkarkannya apa yang diperbuatnya, maka demikian itu pertunjukan perbantahan namanya. Bila Tuhan kata, hang tak percaya Nabi Muhammad lah, hang tak percaya Quran lah, hang tak buat benda aku suruh lah, hai, mana boleh saya buat. Saya percaya Nabi Muhammad, saya buat apa yang Tuhan suruh saya buat semua. Kemudian dia buat mari buku kitab tu, dia pun tengok tujuan ditunjukkan kitab tu apa? Untuk nak pangkang benda hang tak buat. Hang kata hang buat, kitab ni kata hang tak buat. Tu pertunjukan pertama. Nak lari mana? Tanya. Mungkin di dunia ni kita boleh upah orang pandai bercakap sikit, lepas hari dah. Di sana nak upah tu apa? Kapasing, kah ramsing? Nak upah siapa tadi? Nak upah siapa? Orang pandai bercakap. Lawyer mana nak tolong hang? Masa ni baru kita mati akal. Pasal apa? Buku itu dipertunjukkan untuk bangkang kita. Ini lawan satu. Nampak Syekh Idris sebut. Dan ada pun pertunjukan uzur. Macam mana? Iaitu apabila ditanya akan dia, akan hamba Allah oleh Tuhan masalah, mengapa tidak kamu sembahyang dan puasa, ia pun lalu menjawabnya dengan katanya, sebab pun hamba tidak sembahyang kerana hamba ada lupa. Ni nak cerita uzur, saya lupa, dan tidak puasa kerana hamba ada sakit. Ni uzur kan? Dan sebagainya daripada dalih alasan, dan menunjukkan rupa uzur, maka itu dinamakan pertunjukan uzur. Dan memang sungguh dia uzur. Pasal apa tak sembahyang? Oh, saya sakit. Mana bukti? Ni buku ni. Pertunjukan supaya cerita uzur kita tu diterima. Kalau uzur tu uzur syarak, kalau uzur tu reka sendiri, syarak tak benar kan? Tak ada. Ada orang tanya tak sembahyang pasal apa? Nak cerita tak pasal apa tak sembahyang apa kan? Sebab saya haid. Cek tengok, haid ni uzur syar'i tak? Uzur syar'i. Tak apa. Pasal apa tak sembahyang ni? Sebab saya sakit. Cek tengok, sembahyang ni boleh tinggal tak sebab sakit? Tak ada. Tak ada uzur. Mana tak? Kalau hak syarak bagi, tak ada hak. Syarak tak bagi. Kenapa? Pasal apa tak sembahyang ni? Tak sembahyang lah guna wayar saya putih. Betul ke wayar putih? Buat keluar surat kuning. Tahu surat kuning? Tunjuk. Oh, betul. Surat kuning ni wayar. Jadi wayar. Pasal apa? Tak boleh jawatan jadi wayar tu. Orang lain jangan main. Gila jawatan sampai jadi wayar. Orang jawatan ni sampai jadi gila. Gila jawatan. Nampak dah akhir zaman ni gila ni macam-macam pengen. Tapi kalau gila sungguh, buku tu tunjuk selamat. Tu kata yang tiqu bil haqq. Habis kita masuk pada kitab kita. Sebab ulama ni bila dia buat kitab, dia tak ada lagi dah, lebih kurang dah. Tu bila kita baca banyak kitab, dia banyak maklumat. Dia banyak maklumat. Habis tu.
Dan telah firman Allah Ta'ala lagi. Ini saya tanya satu soalan. Kenapa setiap kali ulama bila dia tulis kitab nama Allah, dia akan tulis belakang tu Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh. Kan? Dia biasa jumpa kalimah macam kita sebut nama Nabi SAW. Nama Allah dia tak boleh, mesti ada kalimah belakang. Subhanahu wa ta'ala. Atau kali kita jumpa Jalla Jalaluh, Jalla Lafzuhu. Kenapa ulama tulis itu? Kalau tuan-tuan boleh fikir, boleh jawab, boleh balik. Kenapa? Boleh jawab? Tak ada jawab, aku jawab. Boleh? Tahu? Ni tengok. Dia bila sebut Allah, dia tak sama dengan makhluk sifat dia kan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Jadi bila ulama pergi tubuh kalimah belakang tu nak beri kita faham Allah ni tak sama dengan makhluk. Sama ada zat dia, sifat dia, perbuatan dia tak sama. Atau subhanahu, maha suci Allah, maha tinggi Allah. Beri faham siap-siap kan Allah ni tak sama dengan makhluk. Akhir zaman ni mari pula fahaman menyamakan Allah dengan makhluk, tapi dengan cara yang nampak macam ilmiah. Allah ni ada tangan, tapi tangan yang layak bagi dia. Allah ni ada muka, muka yang layak bagi dia. Nampak tak? Kita duk cerita muka, kalau cerita tangan, itu sifat makhluk. Bila hang sebut muka ke apa, dia benda, jirim. Bertempat semua jirim. Ulama tulis dah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh. Nak bagi kita faham dah tu. Yang cerita ada hal lain tu. Tapi kita ni pandai lebih. Tu akhir zaman ni macam-macam fahaman yang melibatkan sifat Allah. Dia mengaji wahdaniyah. Wahdaniyah ni Esa. Esa ni bukan melibatkan zat saja, sifat, perbuatan, semua Esa. Takkan ada satu perbuatan pun sama dengan perbuatan Allah. Takkan ada satu sifat pun yang ada pada makhluk sama dengan sifat Allah. Nampak? Dan sifat Allah tidak berbilang-bilang. Bukan 2 kudrah, bukan 3 kudrah. Zat Allah pula tidak boleh dibelah, dibahagi. Kalau jenis boleh belah, boleh bahagi, itu jirim, mengambil ruang. Jirmun, jismun. Ulama ni nak cerita tu, dia tulis dah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Dia puh dah benda tu. Cuma bila kita kaji, patut dia nak tulis lagu tu. Nak beri kita nampak Allah ni laisa kamislihi syai'. Tidak ada seumpama Allah sesuatu. Buka dalam kitab Aqidatun Najin, dia kata apa? Hakikat tauhid ni, selama mana terlintas di hatimu Allah begini, tak sampai lagi hakikat tauhid. Tauhid ni pun sampai tak boleh nak mikir. Nak kata lagu ni bukan, nak kata lagu ni bukan, nak kata lagu ni bukan. Habis macam mana? Wallahu alam, baru dapat. Selagi boleh duk gambar dalam hati Allah macam ni, pergi mengaji lagi. Lepas tu duk cerita Allah duk atas pula, duk buat gambaran duk atas. Pergi mengaji lagi. Tak boleh lagi tu. Apa yang terlintas di hatimu itu binasa. Allah bukan binasa. Apa sahaja yang terlintas di hati binasa, fana dia lagi. Allah bukan fana. Sebab tu kita maqam fana, Allah baqa. Allah tu kekal. Nampak tak? Ni yang saya nak sebut firman Allah. Selalunya belakang Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh. Nampak tu? Apa dia firman Allah lagi? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, kata Allah. Surah yang sama, surah Jathiyah, surah yang ke-45 juga. Dia kata apa? Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Artinya bahawasanya kami, kata Allah. Ni pun satu. Bila sebut kami, Allah Ta'ala ni bercakap tapi menggunakan kami. Kita bahasa Melayu bila sebut kami, ada orang lain bersama kita. Tu bahasa kita. Cuma kita ni jadi tukang cakap. Ada orang lain tak cakap, tapi dia duduk sekali kita akan guna bahasa kami yang buat. Tapi tukang cakap tu seorang je, dia mewakili orang lain. Tu kami. Kalau untuk makhluk,
kami itu makna dia ada orang lain bersama kita. Tapi kalau kami itu diguna oleh Allah, ni bukan nak cerita orang lain pun tolong dah. Ni cerita Allah membesarkan dirinya, atau dipanggil domain mutakallim ma'a ghairi untuk kita. Orang yang bercakap bersama orang lain, itu nisbah kita. Kami semua yang duduk di masjid Sungai Ula ni setuju, contoh. Jadi tukang cakap seorang, nampak? Bermakna dia mewakili lah. Itu dipanggil domain mutakallim, domain orang yang bercakap bersama orang lain. Tapi orang lain tak cakap lah, dia tukang cakap lagi. Itu kami kalau kita. Tapi bila Allah sebut kami, kata ulama, Allah membesarkan dirinya. Ini dipanggil mutakallim mu'azzim, membesarkan dirinya. Mu'azzimun nafsah, makna membesarkan diri dia guna kami. Nampak? Membesarkan diri itu memang sifat Allah, bukan sifat kita. Sebab tu bila kita besarkan diri, kita ambil sifat Allah tu letak je lah. Nampak tak? Tu tak boleh. Nak takabur, sifat Allah bukan sifat kita. Nampak tak? Kita pergi ambil sifat Allah, tu yang kena letak. Jadi layak dah Allah membesarkan diri, layak dia Tuhan sekalian alam. Sebab tu dia kata kami tu Allah membesarkan diri. Tu dipanggil domain mutakallim ma'a ghairi, tapi bukan untuk bercakap bersama orang lain, nak membesarkan diri. Macam kita bercakap, kita kata kami yang buat, dia seorang buat, tapi nak cerita kemah. Nak cerita kemah. Layak tak manusia? Tak layak. Pasal dia lemah. Allah layak tak? Ya layak. Tuhan yang Esa. Tu habis. Itu kami. Buka dalam setengah kitab tafsir lagi, kami ni Allah Ta'ala wakilkan malaikat bersamanya. Cuma takut kita ni pergi faham Allah ni kena minta bantuan malaikat nak buat sebab tu ulama nak sebut, atau dia sebut membesarkan diri. Saya bila sebut Allah bersama malaikat, takut kita ni tak mengaji, bermakna setiap benda yang Allah Ta'ala buat malaikat tolong. Bila tolong tu ada kelemahan lah, bermakna Allah Ta'ala memerlukan pertolongan orang. Bila memerlukan pertolongan, tak layak lagi Tuhan. Tuhan ni mana memerlukan pertolongan. Dia Allah ni istighna, terkaya. Nak jadi Tuhan mesti istighna, nak jadi Tuhan mesti iftikar. Iftikar ni semua orang berhajat kepada Allah. Allah tak berhajat kepada makhluk. Jadi bila dia panggil malaikat tolong dia, takut kita pergi faham Allah Ta'ala berhajat kepada bantuan. Itu yang ulama terjemah kami itu, mana membesarkan diri. Gitu. Dah sebut, nampak tak? Tu. Artinya bahawasanya kami adalah kami menyuruhkan akan malaikah salin dan menuliskan sekalian amalan yang ada kamu perbuat akan dia amalan. Kami yang suruh. Nampak? Malaikat salin ni bukan saja-saja Allah suruh. Sebab tu setiap benda hang kena salin, dia salin semua. Tu yang kita hatta kita mengerang sakit, dia tulis. Pasal dia cuma ambil arahan, tulis. Malaikat. Sebab tu malaikat makhluk Allah yang tidak pernah derhaka. Kita bagi, dia tak pernah derhaka. Yang mari cerita, kita pernah cerita dulu tu, orang panggil Harut Marut tu. Yang biasa kita dengar Harut Marut ni dua orang malaikat yang derhaka. Mustahil. Malaikat mana boleh derhaka? Malaikat ni makhluk Allah yang taat semata-mata. Dia tak pernah tanya pasal apa. Bukan macam kita. Tulis. Kita ni tanya, nak tulis buat apa? Kalau macam ni kena tulis tak? Tak ada, dia tulis semua. Pasal arahan. Tu patuh ni malaikat. Buat apa? Salin. Kami yang suruh, kata Allah. Bukan manusia suruh. Kami yang suruh dia salin. Kami yang suruh dia tulis. Setiap apa amalan yang kamu perbuat akan dia akan amal. Apa saja.
Kemudian dia kata daripada. Daripada ni kalau orang mengaji bahasa Arab dia panggil bayan. Bukan bayan tabligh tu bayan juga. Dia bahasa bayan ni bahasa Arab. Bayanun. Apa makna bayanun? Bayanun ni menjelaskan, menerangkan, menghuraikan. Menghuraikan apa? Benda yang tak terhurai, yang ringkas tu. Tengok ayat dia dah. Dia kata adalah kami menyuruhkan akan malaikah salin dan menuliskan sekalian amal yang ada kamu perbuat akan dia akan amalan. Semua amalan ni kami suruh malaikat salin. Semua amalan ni kami suruh malaikat catat. Jadi bila sebut amalan, semua kan daripada tu. Bayan daripada amalan tu apa? Semua amalan ni kena salin. Ya, kena salin. Siapa yang suruh? Allah yang suruh salin. Nak salin apa? Amalan apa? Daripada yang baik. Daripada amalan yang baik. Maksudnya hal tu bayan namanya. Nak menjelaskan amalan tu amalan apa? Daripada amalan yang baik. Maksudnya tu amalan yang baik dicatat, disalin. Dan yang jahat mana? Dan amalan yang jahat. Itu maksud dia, apa sahaja amalan yang kamu buat di dunia, sama ada amalan itu daripada kebajikan, sama ada amalan itu daripada kejahatan, akan disalin dan dicatat. Nampak tak? Bila disalin, dicatat, dia ada situ lah. Bila dia ada di situ, dia tak hilang lah. Jadi kita nak buat alasan apa? Kata kita buat sedangkan di buku tu tulis tak buat. Nampak? Tak ada lagi lah. Itu hujah. Nak bangkang hang sekiranya hang kata hang buat sedangkan buku tu kata hang tak buat. Allah Ta'ala datangkan suratan amalan tu, tunjukkan, hang kata hang buat lah. Kalau hang buat pasti malaikat akan catat. Pasal aku suruh dia catat semua. Nampak? Mati akal. Nak berhujah di hadapan Allah. Depan makhluk boleh lah hang nak goreng, pusing sana pusing sini, boleh lah. Depan Allah nak pusing. Masa tu baru betul saya silap, maafkan saya, tak guna. Ya Allah Ta'ala suruh minta maaf ni sekarang, sebelum hang balik sana. Dah balik sana nak minta maaf benda lagi, habis dah masa dia. Tu dia cerita sebelum matahari naik sebelah barat, sebelum nyawa sampai ke ni, Warqah ni, minta ampun, Allah Ta'ala akan ampun kalau cukup syarat. Dah lepas tu sebelum sembang banyak, habis dah cerita dah, tutup buku dah. Tu kena ingat itu. Sebab tu setiap kebajikan yang kita buat tak perlu risau. Depa nampak dah aku sembahyang kan? Depa nampak dah aku mengaji kan? Tak nampak tak syok lah. Lagi dia buat jamuan tak bagi aku pula. Dia jadi mari kan. Tapi tak payah fikir. Pasal apa? Semua benda hang buat ada CCTV. Hang nak risau. Yang penting hang buat ikhlas. Hang buat niat tu ikhlas, pasti akan dicatat, disalin. Jangan risau. Pasal ni Allah Ta'ala sebut dah, kami suruh malaikat tulis apa sahaja amalan yang kamu buat. Sebab tu jangan pandang lekeh amalan yang baik tu walaupun kecil. Jangan pandang lekeh. Buang tik cicak dalam masjid, jangan anggap biasa. Jangan. Orang duk susun kasut, orang duk pergi mengaji, duk susun, jangan duk anggap lekeh. Pasal itu amalan kebaikan. Kita bukan tahu. Sebab tu dia akan ada manusia yang rasa rugi. Segala nikmat dalam syurga tu dia akan rasa rugi. Sebab sebab sepatutnya dapat kat dia nikmat, tapi kerana dia ni tak buat amalan, dia anggap amalan tu biasa. Lepas tu bila orang lain pergi buat, sepatutnya dapat kat dia, dapat kat orang yang buat. Pasal dia anggap amalan tu lekeh. Nampak? Di sana dia rugi, rasa malu. Sebab amalan tu memang dijanjikan untuk dia, cuma dia tak buat. Nampak? Tuan-tuan jangan main. Nampak lekeh biasa. Nanti akan ada golongan yang menyesal dia di sana. Sebab apa? Sebab dia rasa amalan tu sikit pahala kan banyak orang tu bagi dia. Dah Allah Ta'ala beri kat hang dah peluang, hang tak ambil, orang lain ambil, dapat ada. Tuan-tuan jangan main-main amalan tu di sana. Kita tak nampak lagi. Pasal kita dengar dengan telinga ni, dia tak seperti melihat.
Tuan-tuan dengar cerita kata accident di sana, berasa takut kan? Tapi tuan-tuan tak lihat. Cuba tanya orang yang lihat. Bukan setakat dengar, dia lihat. Ada beza tak melihat dengan mendengar? Orang mendengar tu pun berasa takut juga accident tu, dengar gini-gini, tapi hak tengok tu lagi dahsyat. Kita di sana esok kita tengok. Ni kita duk cerita amalan yang sedikit ni kita pandang lekeh. Kita kata nanti orang yang ambil, kita dengar ni. Saya duk cerita ni, tuan-tuan dengar ni. Dan saya sendiri pun cerita ni, saya tahu ni. Tapi kita tak nampak gambaran tu. Pasal dia baru pendengaran. Bila duduk di syurga esok, kita nampak orang tu ambil benda tu. Sepatutnya kita katalah, malaikat bagi, okey, awak 2 orang, awak tingkat 4, awak tingkat 5. Lepas tu malaikat kata, sepatutnya awak yang dapat tingkat 5, tapi sebab awak tak buat benda ni, dapat kat dia. Yang kita dengar dulu tu, kita tengok dah. Faham tak kita? Ni lah ni tuan-tuan dengar lah ni, tak tengok. Esok tengok macam tu, dia pun buka syurga tingkat 5. Sepatutnya milik kita tu, kita pun tengok. Aduh, malunya aku silapnya. Dia akan jadi tu. Dia akan jadi tu. Pasal apa lah aku tak bodoh. Masa tu nak membodohkan diri, nak buat apa lah. Masa tu menyesal. Dia kata macam ni, ingat gitu. Baru kita tak bagi orang dahulukan, kita buat kebajikan. Pasal kita tahu, kita orang beriman kan yakin dengan benda gaib. Dengar sebab kita percaya dah. Cuma kita nak cerita bila melihat lagi akan percaya. Orang yang tak beriman dengan hari kiamat lah ni, orang duk cerita kiamat dia kata dah kiamat. Orang yang tak beriman dengan seksa kubur, soal muka nakir, dia duk dengar, dia tak percaya. Tuan-tuan boleh bayang masa dia masuk kubur tu, datang 2 orang malaikat muka nakir tu. Yang dia tak percaya dulu tu jadi dulu dah. Macam mana dia ketika itu? Agak-agak lagu mana? Dia mesti ingat balik, oh ni ada cerita muka nakir ni, nak buat apa dah masa tu? Faham tak cerita? Nak lari mana masa tu? Tu kita orang beriman, dia kena ada benda tu. Baru lebih kita. Tu lebih mengaji ni. Sebab tu mengaji ilmu dulu baru ibadah. Dia dah tak lepas kita tu. Ni huru-hara yang akan berlaku kepada setiap manusia di hari akhirat nanti. Antaranya diberi suratan amalan kita baca ni, yang mana suratan amalan itu telah disalin, telah dicatat oleh malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kurang, tak ada lebih benda yang dia catat. Nampak? Habis tu. Dia kata daripada yang jahat pada waktu kamu di dalam dunia, amalan baik yang kamu buat di dunia ada tercatat, amalan jahat yang kamu buat di dunia pun ada tercatat, sekiranya amalan jahat itu tidak kamu taubat. Tapi kalau kita buat jahat, dulu kita jahat kan, kita menyesal, kita taubat, Allah Ta'ala padam, suruh malaikat padam. Ada setengah riwayat kata tak terpadam, tapi bila pergi sana tak ada. Nampak? Masa kita dah taubat, kejahatan hilang. Nampak? Ni duk biar jahat, tak mau nak taubat. Tak apalah, Allah Maha Pengampun. Tak semayang ke? Tak apalah, Allah Maha Pengampun. Tak pergi Jumaat kan? Allah Maha Pengampun. Maha Pengampun. Memang Allah Maha Pengampun, tapi hang kena minta ampun. Dia tak minta ampun, Maha Pengampun, mayang dah dulu. Nampak? Kena siksa dulu. Dia orang boleh ingat, tak boleh lagi dah. Kemudian dia kata intaha. Dia tak tulis lah intaha panjang kan, dia tulis hamzah alif ha, intaha. Ni bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia nak beri ringkas, tujuan dia tak mau menjemukan kepada orang yang baca. Satu sebab kitab dia pun ringkas, bila ringkas dia tak buatlah panjang-panjang jadi jemu. Jadi dia nak ringkaskan perkataan dia tulis alif ha. Jangan baca pula. Baca buku ya. Intaha itu. Intaha. Asal dia hamzah nun ta ha, ada alif. Intaha, ada hamzah juga. Intaha. Dia buang semua tu, dia ambil alif dengan ha. Intaha. Apa makna intaha? Sulah, habislah. Surah lah. Surah Jasiyah. Surah Jasiyah.
Kan dua ayat baca tadi, hadza kitabuna yantiqu bil haqq, satu. Yang keduanya, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Intaha, habislah, sudahlah surah Jathiyah. Itu cara ulama. Sumpah ni lah, sumpah Iqra'. Dan Iqra' ila akhirih. Panjang lah. Dia tulis apa? Ilah gitu ya. Iqra' ila akhirih, baca sampai habis. Tapi dia nak ringkaskan Iqra' ila akhirih itu panjang sangat. Dia tulis hamzah, dia tulis lam, dia tulis kha. Ilah gitu. Bila sebut ilah, mana apa? Iqra' ila akhirih, baca sampai habis. Tapi cara sebut ilah gitu. Ilah gitu. Supaya kita lah duk mana ni? OTW. Kan kita dalam perjalanan hantar mesej kan, kawan kata ada ustaz dah sampai kan? Saya OTW, on the way. Betul tak? Ringkas kan? On the way. Dia pun takkan nak baca ut gitu. Kalau baca OTW bunyinya lah. On the way. Dia tu ilah, Iqra' ila akhirih. Dan diriwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Kita cerita dah, pangkat dia sepupu, sahabat Nabi, dan orang yang didoakan khusus oleh Nabi SAW. Power kan? Antara yang masyhur bab tafsir ya. Sebab tu bila ayat Quran selalu akan merujuk kepada Ibnu Abbas, pendapat dia. Pasal dia terjematul Quran ni, orang yang pakar bidang Quran. Setiap kali tafsir telah berkata oleh Ibnu Abbas. Nampak tak? Tafsir Ibnu Abbas ya. Dan diriwayat daripada Ibnu Abbas, kita ni sunat bila orang baik tambah belakang tu lah radhiyallahu anhuma. Dia tak tulis lah, kita lah kena pandai tu. Sunat kan bila orang-orang soleh ni kita doa, ni sahabat ni, kita kata radhiyallahu anhuma. Pasal apa huma pula? Pasal dia beriman, ayah dia pun beriman. Anhuma. Kalau dia seorang, kita katalah radhiyallahu anhu. Tapi kita nak wakaf an radhiyallahu an gitu. Tapi dah maklum dah, Ibnu Abbas ni nama dia Abdullah, ayah dia nama Abbas. Abdullah pun beriman dengan Nabi, Abbas pun beriman dengan Nabi. Jadi doa ni untuk dua-dua sekali lah, radhiyallahu anhuma gitu. Radhiyallahu anhuma pula boleh diguna pakai untuk dua orang lelaki dan juga dua orang perempuan. Dia tak ada beza. Anhuma ni dua-dua boleh pakai, untuk lelaki pun boleh, untuk perempuan pun boleh. Contohlah kita kata telah berkata oleh Sayyidatina Aisyah dan telah berkata oleh Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anhuma. Nampak tak? Dia boleh pakai dua-dua sekali. Lelaki pun pakai huma, perempuan pun pakai huma. Cuma kalau seorang perempuan dia pakai anha, kalau seorang lelaki anhu gitu. Kalau bercakap lelaki qala, kalau perempuan qalat gitu. Itu ada beza tu lelaki perempuan. Habis tengok. Dia kata apa? Bahawasanya berkata ia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apabila adalah hari kiamat. Berdasarkan ayat ni, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah pada hari kiamat dan dihimpunkan sekalian makhluk di dalam padang yang satu jua, yakni padang mahsyar. Maklum dah tu, padang satu, padang yang satu jua, jadi padang apa? Padang mahsyar. Dihimpunkan di satu padang, dipanggil mahsyar. Iaitulah sekalian, siapa dia yang dihimpun sekalian makhluk tu? Iaitulah sekalian jin. Jin pun ada jin. Bila sebut jin ada cerita lalu kan? Dah lagi mana? 3 minit. Ada seorang hamba Allah, ni saya cerita untuk pedoman tuan-tuan. Sebab tu kena hati-hati. Benda ni wujud bukan tak wujud. Jin ni memang ada. Macam kita juga, manusia ni ada kategori hak baik, ada hak tak baik. Jin pun sama. Dia ada jin yang baik, ada jin tak baik. Seorang hamba Allah ni, perempuan muda ni, anak darah, lawa pula tu.
Cerita lawa betul ya, abang saya siap lawa anak-anak. Dia ni, dia cerita lah. Dia abang, saya pun tak saya jumpa. Dia cerita, ada kawan dia minta, Ustaz tolong tengok sikit. Oh, aku tak boleh buat. Dia kata budak ni seminggu ni 3 ataupun 4 kali berasa macam kena rogol. Itu bahasa dia, kena rogol di setubuh, kalau bahasa dia. Seminggu 3-4 kali. Lepas tu dia telefon. Dia kata, Ustaz saya nak tanya, saya ni 3-4 kali selalunya jadi bila saya suci ke haid, habis dah haid tu nak pergi mandi, tak ada mandi lagi, dia akan berlaku. Dalam masa tu dia kata 3-4 kali. Seminggu 3-4 kali, seminggu 3-4 kali berlaku benda. Apa dia? Kena setubuh. Lepas tu kita ni jenis tanya direct tu tak ada lah nak goreng-goreng kan. Dia tanya inzal. Dia kata menatang apa tu inzal? Dia tak erti pula lah. Tuan-tuan tahu inzal? Baru dia tahu inzal tu turun mani lah, keluar mani dah. Dia kata tak, saya tak keluar mani. Dia buat tu lepas tu cuma bila bangkit tu dia jadi habis sakit badan. Mana benda ni memang real, bukan cerita dongeng lah. Memang real sungguh. Dia buat sungguh jin tu. Memang ya. Lepas tu dia cerita lah, lepas pada tu kesan daripada kenal dia kata, dia akan keluar dekat badan dia 2-3 tempat ni lebam, kesan lebam. Tapi dia bukan berlaku lepas pada tu, 2-3 hari lepas tu naik lebam. Berapa lama dah? 4 tahun. Tuan-tuan tahu 4 tahun. Lepas tu saya tanya, abang tu terang lah, ada tak buat benda gini sebelum tidur? Oh, dia kata jin. Salah satu tarikan jin. Tidur tak pakai apa. Tu tidur je ni terselak nampak habis. Jaga itu tarikan jin. Sebab tu jangan tidur ruang tamu tengah-tengah tak pakai apa. Sebab dia kata tak ada masalah tak pakai apa dalam rumah aku kan. Memanglah dia bila kita buka aurat tanpa sebab, tak ada sebab, pandai ke apa tak ada, saja-saja buka, memang kata seorang ulama makruh. Makruh tu kalau kita yakin orang tak nampak. Tapi kalau kita kata buka di tengah ruang ni akan ada orang boleh nampak, kalau kita buka lampu nampak, haram, bukan makruh. Itu salah satu benda mengundang jin tu. Nampak tu? Masa tu duk cakap dengan dia ni, tak tahu dia ni lagu mana, perwatakan dia. Sekali kita pun jadi, dulu saya duk mengayak dia, ustaz kan, saya telah macam ni, hantar gambar main tengok. Tapi jangan hantar gambar seorang, hantar borga sini. Kita pun malah lah, tak jadi fitnah apa. Hantar gambar dengan borga, boleh tak? Main hantar saya nak tengok. Dia pun hantar gambar dia dengan borga dia. Kita tengok-tengok, jangan kata jin, aku pun nak tengok tu. Ni cerita perempuan ni. Tengok tu, saya kata, oh, jin. Bukan setakat jin ni, ustaz boleh payung. Lawa sungguh, bukan lawa main-main. Lawa sungguh. Betul tahu kalau saya sebut lawa sungguh tu. Kalau orang Kedah tambah sikit, lawa nak mampui. Orang Kedah kan lawa nak mampui. Habis tu paling tinggi peringkat lawa. Lawa sungguh. Lawa budak ni. Dan jin suka. Bila jin suka, dia nak budak ni, bayar. Dah main lah, bayar nak ambil kan ni. Saya boleh berdirikan, dengar berdirikan apa. Oh, baca. Ni saya sebut jin. Jin ni memang wujud. Saya sebut, esok di padang mahsyar kita nampak jin tu. Biasalah ni kita tak nampak dia tu, dia akan dihimpunkan bersama dengan kita. Jin. Kita akan tengok jin. Tanya pula, padahal tak apalah, nanti saya cubalah tolong-tolong gitu. Setakat mana kita reti kita bukan nak jadi tolong. Orang minta tolong kan, buat lebih kurang saya bagi dia satu minyak yang kita buat ruyah sikit lah, baca-baca Al-Quran sikit, bagi dia makan. Dia kata malam tu dia pakai muntah tu. Bermakna benda tu dah lama dekat dia. Jadi dia muntah. Saya kata tak apa, setiap kali nak muntah bagi pulang.
Lepas tu niat nanti ni aku nak buat, aku ubatkan Allah. Bagi dia pergi kot nanti kita kontim lah dengan jin tu. Kita offer dia hak lain kan, Beyonce kan, bagi dapat kat Beyonce ke apa kan, hidup di Afrika mana kan, tapi memang wujud tu. Tapi sayanglah jin boleh, boleh kan. Syekh kahwin nampak Syekh ni sepatutnya tak kahwin lagi, belum kahwin lagi. Allah Syekh, cepat si kahwin, dunia nak kiamat. Jangan buat tunggu lama. Okey dah, habis dah tu, sambung balik. Dia kata apa? Dihimpunkan sekalian makhluk di dalam padang yang satu jua, iaitulah sekalian jin. Kena himpun ni. Dan sekalian manusia, jin manusia, dan sekalian umat-umat. Maksud dia manusia juga lah, daripada umat-umat dahulu kan, umat-umat yang kemudian, umat-umat dahulu semua ada di mahsyar yang satu. Kemudian apa terjadi? Terturunlah di atas segala lutut. Yang berhimpun di padang mahsyar ni terduduk di atas lutut. Tengah berdiri itu terturun dengan lutut tu. Nak cerita di mahsyar esok. Dia kata terturun di atas segala lutut bersah-sah mereka itu 120 sah. Dalam termasuk kita, umat Nabi akhir zaman dan umat yang dahulu, 120 sah. Maka menyerulah oleh yang menyeru, yakni malaikat, akan mereka itu, ketahuilah oleh kamu, ini suara seruan, ketahuilah oleh kamu pada hari ini, yakni hari kiamat, daripada sekalian yang mempunyai kemuliaan hendaklah bangkit berdiri oleh sekalian orang yang memuji akan Allah Ta'ala di atas satu kelakuan. Hal itu makna kelakuan. Maka berdiri oleh mereka itu, maka dihalau mereka itu kepada syurga. Ini masuk syurga tanpa azab dan hisab. 120 sah tu di hadapan Allah, terduduk dengan kepala lutut tu. Nak cerita manusia ketika tu punya gelabah, bewak atau bewak. Gelabah ni tak tahu dah duk fikir macam-macam sampai terduduk dengan dua lutut. Duk berdiri ni boleh terturun dengan dua lutut. Mana suasana tu macam mana? Kita hidup di dunia tengah berdiri, tiba-tiba rebah, terduduk kita. Makna sesuatu yang kita lihat tu mungkin dia besar benar. Kalau di dunia lah kita buat contoh, kita tengah berdiri tiba-tiba terduduk. Biasanya kadang-kadang kita dapat berita yang menggemparkan kita. Dengar cerita kata ayah kita meninggal, terduduk kita. Boleh jadi kan? Mak kita meninggal, terduduk kita. Adik kita accident, terduduk kita. Dari berdiri terduduk. Ni semua makhluk yang ada di mahsyar terduduk dengan dua lutut. Maknanya dia takut. Dia nampak dah semua benda. Neraka naik dah, titi dibentang di atas Jahannam. Tak terduduk. Tengok dah semua malaikat buat rantai daripada mah nak hela, nak tarik api neraka ni. Tak terduduk. Yang semalam kita dengar cerita ni, kita tengok terus depan mata, terduduk. Bila dalam keadaan terduduk, tiba-tiba bunyi suara, bangunlah wahai orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut, yang memuji akan Allah di dalam satu kelakuan. Maksud dia, bangunlah wahai orang yang memuji Allah dalam keadaan berdiri ke duduk ke, bangun. Geng hak dipilih, orang yang buat kebajikan memuji Allah tiap-tiap hari kan. Pagi kelakuan macam ni, petang kelakuan macam ni, malam kelakuan lagu ni, sentiasa memuji Allah. Mana kata bangun, mereka pun bangun. Kita pun tengok mereka bangun. Pasal kita tak bagi petang kan, kerja tak berhenti, tak ada langsung nak puji Allah, tak ada nak mengaji, jadi kita tak masuk kan. Jadi kita pun tengok mereka bangun. Bila mereka bangun, akan kata okey, sila pergi ke syurga. Ni golongan ni bom pergi syurga. Kita tengok. Lepas tu kita mari apa? Allah, sila aku tak masuk geng ni. Aku pergi masuk geng mengeh. Aduh. Aku pergi masuk geng-geng tu, geng-geng ride motor. Nak ride sana, ride sini. Semayang. Enggak mana. Ride lah, tapi semayang. Kalau tak semayang, macam enggak, menyesal kita. Itu satu.
Selepas itu menyeru pula kali yang kedua dengan katanya orang yang menyeru dari malaikat, ketahuilah oleh kamu bangkit pada hari ini daripada segala orang yang mempunyai kemuliaan. Siapa-siapa yang ada kemuliaan bangkit, hendaklah bangkit berdiri. Dia kata sekalian yang menjauhkan lambung mereka itu daripada tempat baring mereka itu kerana sembahyang tahajud dan berdoa akan Tuhan mereka itu kerana takut dan tamak halubah, dan dapat manfaat mereka itu daripada rezeki yang kami beri akan dia, maka bangkit sekalian mereka itu dihalau kepada syurga. Nampak? Seruan yang kedua pula, bangkit orang yang ada kemuliaan. Siapa dia? Orang yang jaga sembahyang tahajud, yang tak waktu tidur ni lambung dia pun lekat tapi dia bangkit, kemudian berdoa bersyukur minta ampun kepada Allah. Setiap rezeki yang kami bagi dia belanja kena jalan dia. Bangkitlah hamba semua, sila ke syurga. Bayangkan masa ni kita Allah Ta'ala beri jaga pukul 3 pagi, terjaga pukul 3 pagi. Kalau kata kita nak masuk golongan ni, mudah main tahajud ni, jaga pergi kencing tidur boleh. Betul? Bukan mudah kan? Kita dah jaga pukul 3 pagi, tapi bukan kita nak sembahyang, kita pergi kencing. Bila kencing tidur lagi. Dapat? Esok kalau dia kata bangunlah orang yang sembahyang tahajud, kita ada tak peluang itu? Ada, tapi tak buat. Menyesal. Allah silap aku, kalau aku sembahyang 2 rakaat pun selamatlah aku. Sebab dia kata orang yang tak syarat berapa kali. Sebab tu Imam Nawawi kata, bila hang belajar benda-benda sunat, buat juga walaupun seumur hidup sekali. Kalau hang boleh buat tiap-tiap hari bagus. Tapi hang tak mampu, hang buatlah sebulan sekali, 2 bulan sekali, ataupun paling setahun sekali. Kalau lah malaikat panggil macam ni, kita pernah buat sekali, masuk tak? Masuk lah. Nampak tak? Mesti pergi juga. Oh saya, mereka kata hang sekali duduk tepi, dia tak kata lah betul. Mai, hang buat lah. Mai duduk, join tu. Biar betul, saya sekali pun buat juga. Nampak? Rugi je dah. Rugi je. Nasib baik bini aku gerak pagi tu. Aku pula kebetulan pula dia zoom lebih malam tu, kena Sinovac jadi aku zoom lebih, aku boleh buat. Terima kasih ya Allah. Masuk kalau tu pergi syurga tu. Nampak tak? Memang amalan tu dia ada kemuliaan Allah Ta'ala bagi. Habis tu dihalaukan kepada syurga. Bila dihalau, dia ada mereka ni ambil habis barang dalam syurga. Habuan mereka tu dia ambil. Kita duduk tengok dia ambil. Ya seronok mereka. Aku dapat ni weh, aku dapat peti ais. Hang dapat apa? Aku TV 50 inci. Weh, hang dapat apa? Aku dapat setrika. Hang dapat apa? Aku dapat periuk ajaib tu. Periuk rebus cepat angkuk. Periuk bom nama apa tak tahu. Perempuan kalau boleh periuk tu ingat kat pergi mana. Periuk ajaib. Tu kalau jatuh saya itu periuk perempuan beli. Kita pula galik sikit kan, buat kerja jatuh. Dia jegil. Padahal kita yang bayar. Rem tu jegil tu. Main periuk ajaib. Yang main perempuan lah. Walaupun kita beli beras, main jegil tu. Kita buat tak ada apa, tak rosak. Kalau rosak pun beli. Tak apa. Tak apa tu kalau kita beli lain. Main lah. Mereka dapatlah periuk ajaib. Jadi semua ni dia ambil sebab habuan dia. Habis semua. Syok. 2 golongan ni. Ingat boleh. Habis tu. Selepas itu menyeru oleh yang menyeru akan mereka itu pada kali yang ketiga. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ta'ala mutarifin warzuqna ya faman nabiyyin wa mursalin wa ilhaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.